Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So hari ini sahabat semua, seorang profesor profesor dalam perundangan tiba-tiba pula menyentuh hal kedoktoran ataupun dalam Kementerian Kesihatan. Ya, dan yang paling menyedihkan sahabat semua, profesor ini menggelar YB Menteri Kesihatan sebagai Menteri Ketam. Inilah dia sahabat semua. Mungkinkah profesor ini salah seorang tergolong dalam golongan profesor kangkung dan sebagainya, sehingga akhirnya sahabat-sahabat semua, disebabkan menggelar Menteri Kesihatan sebagai Menteri Ketam, ya, seorang doktor tampil ya untuk membalun ya profesor kangkung ini. Jadi apa yang berlaku sahabat semua, ini yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, kenapa label menteri saya ketam? Dr. Rafida Bengang, ada Profesor Kutuk Dr. Zul. Itu antara kenyataan daripada Dr. Rafiza mempersoalkan dan juga membalun Profesor Kangkung ini. Jadi, mari kita lihat sebenarnya apa yang berlaku. Pakar Kesihatan Dr. Rafida Abdullah menempelak seorang profesor yang melabel Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebagai ketam. Gelaran ketam itu dituju kepada Dr. Zum selepas KKM bercadang untuk meminda Akta Perubatan 1971 atau Akta 50 bagi menangani jurang antara program paralel Pathway dan program sarjana perubatan tempatan. Ini bagi memastikan pakar perubatan yang telah menamatkan latihan mereka di bawah PPP akan didaftarkan atau diiktiraf sebagai pakar. Langkah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan pakar perubatan yang berkhidmat di fasiliti kesihatan kerajaan dalam negara kita. Bagaimanapun, ia tidak dipersetujui oleh Profesor Dr. Nur Hasim Ismail. Ini dia ya, Setiausaha Agung Majlis Perundangan Melayu MPM. Nur Hasim juga merupakan Ketua Kumpulan Profesor Kesihatan dan juga Perubatan. With all due respect, katanya, agen kenapa Datuk label menteri saya ketam? Saya tidak pernah dengar Majlis Perundangan Melayu. Saya pun Melayu juga. Kenapa nak sibuk dengan doktor pula soalnya? Saya percaya ramai yang menyokong penuh Datuk Seri Zulkifli, Menteri Kesihatan, ciapnya di Twitter, di aplikasi X. Ya, di ruangan komen Dr. Rafida memberitahu dia tidak mengenali siapa profesor tersebut dan majlis yang ditubuhkan itu. Dia juga percaya akan lebih banyak majlis yang akan ditubuhkan ya kelak untuk menyekat usaha baik menteri meminda Akta 50 itu. Itu antara kenyataan ya daripada Dr. Rafida yang menyangga dan juga menempelak ya profesor yang tidak dikenali ini, walaupun ada gelaran profesor. Tapi entah profesor datang dari mana, atau dari kangkung, atau dari longkang, atau sebagainya. Jadi, ya mereka pula dengan sewenang-wenangnya menggelar ya Menteri Kesihatan sebagai Menteri Ketam. Apa sudah jadi sebagai seorang profesor sahabat semua. Tapi mereka pula ya melakukan kenyataan-kenyataan yang berbau menghasut dan sebagainya. Alright, so apa pandangan anda sahabat semua? Jadi adakah anda setuju dengan kenyataan Dr. Rafida ini? Atau anda setuju dengan kenyataan daripada Profesor Kangkung ini? Itu dia. Jadi untuk yang seterusnya, untuk perkara yang kedua, hari ini juga tular di media sosial ya, apabila geng-geng yang memboikot ini sudah melampaui batas. Siapa sebenarnya yang memulakan memboikot ini sahabat-sahabat semua? Katanya dia tidak menghasut orang, dia tidak menyuruh orang untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Tetapi apa yang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua, ya, dengan berbagai perkara ya seperti melempar bom koktail hari ini, ya, menconteng pula vandalisme. Dia walaupun mungkin dia mengaku tidak menghasut, tetapi seperti yang selalu saya katakan, dalam hal memboikot ini, itu hak sesiapa saja boleh memboikot. Tapi dalam menyeru atau menggesa orang untuk memboikot, itu juga adalah pilihan setiap individu mau memboikot ataupun tidak, ya. Tetapi penerimaan ya daripada orang gesaan dalam memboikot ini, penerimaan setiap orang berbeza. Ya, contohnya seperti kejadian bom koktail, sekarang ini vandalism, ada yang ambil gambar, lepas tu gambar itu diubah kepala yang menjadi anjing dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan budaya kita di Malaysia, sahabat-sahabat semua. Mungkin di Semenanjung iyalah, tapi di Sabah dan Sarawak ya perkara seperti ini ya
tidak berlaku. Kalau berlaku pun mungkin kerana ada hasutan dan ada yang mengambil pemboikotan ini dengan cara pemikiran yang dangkal dan bodoh dan bangang dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa adanya vandalism, menconteng dinding kedai dan sebagainya? Jadi perkara ini menjadi tular di media sosial, yang mana dikatakan sebuah restoran makanan segera popular iaitu McDonald diconteng oleh individu tidak bertanggungjawab dengan perkataan boykot dan Free Palestine. Menurut maklumat orang awam, insiden itu berlaku di McDonald Tawau, Sabah. Tengok sebelum ini perkara ini tidak berlaku sahabat-sahabat semua. Di Sarawak sebelum ini adanya kes bom koktail, bom botol. Sekarang ini di Sabah pula sahabat semua. Sebelum ini tidak pernah berlaku. Kenapa hari ini berlaku? Kerana apa? Kerana adanya individu-individu yang menghasut, yang menggesa dengan gesaan yang seperti itu. Mungkin ada individu tersebut mengatakan dia tidak menghasut, tetapi seperti yang saya katakan sahabat semua, penerimaan setiap individu itu berbeza. Ada individu menerimanya dengan perasaan yang tidak dapat mengawal emosi dan sebagainya. Sehingga hari ini yang tidak pernah berlaku di Sabah ini sudah pun berlaku. Dan kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Mungkin juga kerana ajaran-ajaran sesat daripada sebuah parti. Sebab kita tahu di Tawau ini, sebuah parti yang digelar sebagai parti ajaran sesat ini sudah semakin hebat penguasaannya. Jadi satu yang amat mengejutkan kita. Perbuatan vandalisme yang dilakukan terhadap restoran berkenaan dikecam pengguna media sosial yang rata-rata menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan melampau. Ada yang mengatakan di Tawau, jadi ramai yang menempela lah dan juga tidak setuju dengan tindakan ini. Jadi ia dibimbangi boleh mencetuskan keburukan yang jauh lebih besar seperti insiden membaling bom petrol atau molotov koktail di sebuah kedai sebarika popular. Biarpun seruan boikot adalah hak kebebasan masing-masing, namun bertindak jauh dengan menganiaya sebuah perniagaan yang halal adalah tidak wajar. Begitupun menurut maklumat lain, individu yang menconteng dinding McDonald di Tawau didakwah telah pun ditangkap namun tidak dapat dipastikan kesahihannya. Dalam hantaran berasingan, seorang pengguna X turut berkongsi wajah sebuah papan tanda McDonald yang telah dicemari dengan vandalisme dan kata-kata yang berbunyi boykot, pembunuh boykot. Daerah Palestina di tangan kamu. Darah Palestina di tangan kamu. Itu antara komen-komen daripada vandalisme itu. Bebaskan anak Palestin, demikian antara perkataan yang disembur pada papan tanda yang dikatakan terletak di Sungai Petani. Ini satu lagi kes di Sungai Petani, sahabat-sahabat semua. Yang sebenarnya tadi di Tawau dan sekarang ni di Sungai Petani Kedah. Sementara itu, rangkaian kopi popular Starbucks di Sabah turut dilapor dicemari dengan contengan perkataan boykot. Starbucks adalah antara jenama yang digesa oleh kebanyakan aktivis untuk diboykot berikutan aktiviti genosid oleh rejim Israel di Gaza. Pun begitu, ramai menyuarakan persoalan tentang motif perbuatan vandalisme yang dilakukan. Mereka mengakui bahawa boykot adalah satu cara menyuarakan sokongan terhadap Palestin, namun vandalisme adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dalam membantah sesuatu isu. Itu antara kenyataan warga maya, warga Sabah yang tidak bersetuju dengan tindakan ini. Sebab apabila dengan tindakan disertakan dengan tindakan seperti vandalisme ini sudah menyalahi undang-undang, dan kita harap pihak polis, pihak berkuasa boleh melakukan tindakan yang sewajarnya. Jadi ramai kata-kata sebenarnya rakyat Sabah tidak mahu individu-individu yang menjadi penghasut menggunakan isu-isu seperti ini untuk mencari populariti, menjadi hero kononnya, akhirnya membawa kesan buruk kepada isu keselamatan, isu ketidakharmonian itu menjadi perkara yang dikhawatiri ianya berlaku. Tapi sebenarnya sedikit demi sedikit ia sedang berlaku. Yang sebelum ini Sabah dan Sarawak tidak ada, tapi hari ini sudah ada sahabat-sahabat semua. Karena itu sekali lagi kami rakyat Sabah, rakyat Borneo menolak ataupun mahu menggesa kerajaan mengharamkan ataupun menolak sesiapa sahaja yang terkenal dengan ekstremismenya, siapapun mereka, dari parti manapun mereka. Jika mereka mempunyai tabiat ataupun membuat kenyataan seperti ini, harus diharamkan masuk di dalam
Borneo, di Sabah dan Sarawak khususnya. Jadi kita harap pihak berkuasa mengambil tindakan ini. Jika tidak, ia dikuatiri akan membimbangkan isu keselamatan rakyat Sabah dan Sarawak, rakyat Borneo amnya. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap doa ton keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.